Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bertemu bersama, insya-Allah untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan surah Yasin. Jadi mudah-mudahan dengan perbincangan kita, usaha kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi asbab pada kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pesan-pesannya, dan asbab hidayah itu mudah-mudahan kita dikurniakan nikmat an'amta alaihim, sebagaimana generasi awal terdahulu daripada kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya, generasi salafus salih seluruhannya. Baik. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah masuk sebenarnya kepada bahagian yang ketiga daripada surah Yasin. Bahagian yang pertama adalah muqaddimah, iaitulah daripada ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-12. Muqaddimah surah Yasin, yakni Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang Al-Quran, kepentingan Al-Quran, kebenaran Al-Quran sebagai risalah, dan juga kebenaran Nabi SAW sebagai Rasul. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga membicarakan tentang bagaimanakah golongan-golongan yang merespon terhadap risalah kepada Nabi SAW. Ada yang respon dengan cara mereka menolak risalah tersebut, fahum la yu'minun, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mendatangkan azab bagi mereka yang tetap ingkar walaupun mereka telah pun mengetahui kebenarannya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 8 dan 9 berkaitan dengan azab yang ditimpa. Kemudian pada ayat 11 dan 11 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang mereka yang beriman. Oh, dah. Nampak slide? Sekejap. Baik. Jadi pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang mereka yang mengikut petunjuk. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Dan saya sebutkan juga pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bagaimana ataupun sebab apa orang-orang yang mengingkari petunjuk ini mereka berterusan tidak mendapat petunjuk kerana mereka telah menolak petunjuk yang datang daripada pelbagai arah. Ada petunjuk yang datang kepada kita, hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita dengan cara, maknanya kita melihat apa yang berada di hadapan kita. Sebab yang berada di hadapan ni adalah apa yang terbentang, apa yang kita dapat lihat. Ini yang dimaksudkan waja'alna min baini aydihim sadda. Yang ini sadda ni menunjukkan kepada penghalang. Ya.
Jadi di dunia bermakna mereka telah terhalang dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di hadapan mata mereka. Dalam Quran sebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah kamu melihat bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit itu dihamparkan, dan pelbagai lagi ayat yang membicarakan tentang penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku di hadapan mata, yang sepatutnya ia adalah sebagai sumber hidayah, sumber kita lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sumber kita lebih mengingati Allah Subhanahu Wa Taala apa yang berada di hadapan kita. Dan makna di hadapan ini juga merujuk kepada supaya kita melihat lebih jauh melalui wahyu, iaitu apa yang akan berlaku di hadapan, maknanya pada masa hadapan, iaitu di akhirat nanti. Jadi kalaulah maknanya di dunia ini apa yang berada di hadapan kita ini tidak menjadi asbab kepada hidayah, takut kita lebih tak nampak apa yang kita sekarang ni tak nampak, iaitulah pada masa hadapan kita, inilah hari akhirat. Wa min khalfihim sadda, jadi di belakang mereka pun ada uh, halangan. Jadi ayat ini sedang membicarakan tentang salah satu keadaan mereka yang diazab, yakni ada penghadang di depan, di belakang. Tapi kenapa penghadang itu berada di depan, di belakang, di atas mereka? Kerana wahyu ini datang daripada pelbagai arah, depan, belakang, atas, kan? Jadi di belakang ini apa? Di belakang ini adalah mereka tidak menoleh melihat kepada sejarah umat-umat yang terdahulu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala banyak membicarakannya di dalam Al-Quran. Bahkan segmen yang kedua yang telah kita bincangkan pun adalah berkaitan dengan kisah umat yang terdahulu. Kisah Ashabul Qaryah, kisah lelaki hujung kota. Ini cerita yang terdahulu. Kemudian fa'arsyainahum fahum la yubsirun. Jadi kami arsyaina ini merujukkan kepada seorang yang ambil telangkup muka dia daripada atas ni ke atas. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran sebagai hidayah dan juga petunjuk daripada langit. So kita ada tiga arah hadapan, iaitu kita melihat apa yang terbentang di depan mata kita. Belakang, iaitu dari sudut sejarah orang-orang yang terdahulu. Dan daripada atas maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala turunnya Al-Quran, wahyu Al-Quran. Baik. Jadi segmen yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala bicarakan tentang apa yang berada di belakang kita, iaitulah kisah berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan, Ashabul Qaryah, dan juga kisah berkaitan dengan lelaki hujung kota. Yang ni kisah ni satu. Yang ni cumanya Ashabul Qaryah ini mereka didatangi terlebih dahulu oleh 3 orang Rasul. Kemudian apabila 3 orang Rasul ini diancam untuk dibunuh, maka datanglah lelaki hujung kota ini. Dia pula menyampaikan dan akhirnya dia pun terbunuh melalui ayat yang membicarakan bahawa dia telah masuk ke dalam syurga, ataupun diperintahkan untuk dia masuk ke dalam syurga, menunjukkan bahawa dia telah pun meninggal dunia. Dan pada pertemuan yang lalu, pada bulan yang lalu, telah kita ambil ayat yang pertama untuk segmen yang ketiga, iaitulah bermulanya daripada ayat 33. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sedang membicarakan kepada kita melalui surah Yasin ini dari sudut apa yang berada di depan kita. Ya, ini bumi, pokok yang telah mati, kemudian bagaimana ia dihidupkan balik semula. Jadi begitulah manusia, hati yang telah mati, hati yang sakit. Jadi hati yang mati boleh juga dirawat. Hati yang mati boleh dihidupkan balik semula, sebagaimana pokok boleh dihidupkan, tumbuh-tumbuhan boleh dihidupkan melalui air hujan. Maka hati dihidupkan melalui air wahyu. Di wahyu itu juga diibaratkan seperti mana air.
Jadi kalau kita hidup sehari kalau tak minum air ni tak boleh. Bahkan berbanding makanan 3 hari tak minum air lebih berbahaya berbanding 3 hari tak makan. Jadi air ni sangat perlu. Bahkan kita selalu hari-hari pun maknanya untuk balance badan kita ni kena minum air yang mencukupi. Jadi ibarat air wahyu itu, panduan Al-Quran juga diibarat seperti mana air. Jadi bila air itu turun ke dalam hati manusia, maka mudah-mudahan hati manusia itu akan tumbuh hidup sebagaimana tumbuh-tumbuhan, tanah yang kering kontang yang boleh dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan air hujan, maka hati manusia juga boleh dihidupkan semula. Dengan syarat dia melihat apa yang berada di hadapan harap kita melihat apa yang berada di hadapan kita dan kita mengaitkan tentang kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat ayat yang ke-33 ini telah kita bincangkan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sekali lalu saya sebutkan wa ayatul lah auzubillahi minasyaitonir rajim wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan dalil yang terang untuk mereka memahami kekuasaan dan kemurahan kami ialah bumi yang mati, kami hidupkan dia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripada biji-bijian itulah mereka makan. Jadi kita sebutkan sedikit berkaitan dengan sains di sebalik proses menghidupkan. Yang ini nak sebutkan walaupun tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan adanya unsur kimia, dengan adanya daripada baja, kemudian wujudnya cahaya, wujudnya air, wujudnya udara, kan. Namun tetap juga memerlukan satu power yang mana menghidupkan. Yang ini bukan disebut oleh orang Muslim, tapi orang non-Muslim, pengkaji non-Muslim. Yang ini tak boleh kalau kita kata kita ada baja, kita ada sumber cahaya, kita ada unsur kimia, ada air, udara, tiba-tiba kita nak tumbuhkan sendiri. Tak boleh. Kan? Cahaya pula. Kan? Jadi cahaya yang mana matahari berbeza dengan cahaya lampu kita. Kan? Cahaya matahari hak Allah Subhanahu Wa Taala mutlak. Manusia tak ada kuasa, tak ada nak tahan matahari. Tak ada. Hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menunjukkan kami ahyainaha, kami yang menghidupkan semula bumi tersebut. Jadi nak kaitkan penghidupan tanaman yang telah mati itu dengan tanah ataupun bumi itu, iaitulah manusia ini terkait dengan kehidupan ataupun bagaimana penciptaan kita asal usulnya daripada tanah. Kalau bukan daripada tanah pun, air mani seorang lelaki itu pun ada unsur tanah. Iaitu apabila kita makan tumbuh-tumbuhan, ini makan sayur-sayuran, makan protein yang juga makan tumbuh-tumbuhan. Jadi ada unsur tanah dalam diri kita. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan dalam surah Ibrahim bagaimana dikaitkan antara pokok yang cantik, pokok yang berbuah itu adalah ibarat akarnya itu dipasakkan melalui kalimatun tayyibah, iaitulah keimanan lafaz la ilaha illallah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, tidakkah engkau melihat Muhammad bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya akar tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Jadi nak sebutkan akarnya teguh itu pasak dengan keimanan. Maka tumbuhlah tiang-tiang ataupun batang-batangnya, iaitulah yang kita sebut sebagai rukun-rukun Islam.
yang utama. Kemudian ranting-rantingnya itu adalah furu'. Ini perkara-perkara tuntutan Islam yang sunat. Perkara-perkara furu' dalam agama. Kemudian keluarnya bunga-bunga dan akhirnya mengeluarkan buah yang ranum. Itulah samarah. Ya, inilah kita sebutkan sebagai akhlak yang baik. Menariknya, sebelum kita uh, teruskan, saya ingin berkongsi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ibaratkan, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Sekejap, nanti saya bawakan ayatnya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan dengan pokok, dengan apa yang kita boleh tengok. Ini kita melihat sesuatu yang baik, kan, iaitu akarnya baik, dan kita nak tengok juga apa terjadi apabila akar itu adalah akar yang buruk, kan, bukan akar keimanan. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-4. Sekejap ya. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perumpamaan kepada orang munafik. Jadi tadi kita melihat perumpamaan kepada orang beriman. Kan? Lawan kepada orang beriman ini adalah munafik. Sebab orang munafik dengan orang kafir asasnya tidak berbeza dari sudut keimanan, keyakinan mereka, dalaman. Luaran beza. Orang yang kafir maknanya memang jelas dan nyata menonjolkan kekufurannya. Manakala orang munafik, mereka tidak menonjolkan kufuran. Tapi dari sudut dalaman, keyakinan, keimanan sama. Mereka kufur terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, risalah, dan kufur terhadap Nabi SAW sendiri. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sikit tentang ciri orang munafik. Allah kata, dan apabila engkau melihat, engkau tertarik hati kepada tubuh badan, yang ini fizikal luaran mereka dan kelakuannya, dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga tertarik dengan tutur katanya yang manis dan fasih. Mereka adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar, tidak terpakai kerana tidak ada padanya kekuatan yang dikehendaki. Baik. Jadi saya nak ambil perumpamaan sebab ayat ni ada konteks, dalam konteks dah asbabun nuzul, kita tak membincangkan surah ni. Cuma saya nak ambil dari sudut part bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan kepada orang munafik ini adalah seperti mana batang-batang kayu yang tersandar. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membuat perumpamaan sedemikian? Jadi kalau kita tengok batang-batang kayu yang tersandar ini, yang maknanya dia adalah batang kayu yang bukan ada akarnya. Kerana kalau ada akarnya, akarnya maknanya akarnya menjalar, jadi batang kayu tu akan tetap kukuh, kuat, berdiri dengan tegak. Tapi bila mana dia bersandar, maknanya sama ada akarnya itu tak kukuh, tercabut, ataupun dia daripada akar yang kukuh, makna pokok yang kukuh, tetapi dia telah ditebang bahagiannya. Kan kalau orang tebang pokok kan. Kalau tebang pokok, awal kita menebang pokok, uh, ataupun kalau pokok yang renek, pokok yang kecil, kadang-kadang apa yang kita buat adalah kita potong sebahagian daripada dia punya batang dia tu untuk dia naik lebih banyak kan. Lebih banyak dari sudut tumbuh lebih mekar. Batang yang kita potong itu, pada permulaan bila kita mula-mula potong, dia biasanya akan masih lagi basah. Bahkan sebahagian pokok kalau kita nak cabut ataupun nak patahkan rantingnya pun memang liat kan, di permulaan. Tapi kalau batang pokok tu telah pun mati rantingnya,
Jadi kita lebih mudah untuk patahkan. Kalau maknanya serpihan ataupun batang ranting-ranting yang telah jatuh daripada pokok, dia dah lama, dah mati, dah kering, maka kayu itu lebih mudah untuk kita patahkan. Jadi kayu-kayu ataupun batang ranting itu, kayu tersebut digunakan untuk apa? Ya. Kita boleh ke nak tanam balik, kalau kita nak tegakkan batang kayu tu, dia tak boleh tegak sebab tak ada akar. Jadi dia nak kena sandar, kan? Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan orang munafik sedemikian, seperti batang kayu yang tak boleh digunakan dah, yang mana dia disandar hanya terletak di tepi je, yang kekeringan dah tak ada dia punya moist dia. Apa kegunaan kayu sedemikian? Rasa-rasa apa kegunaan kayu yang sedemikian? Untuk apa dia boleh digunakan? Boleh? Ada siapa mungkin terfikirkan jawapan? Kayu yang tak boleh lagi, mana kita nak guna bukan kayu, maaf, batang pokok yang mana kita tak boleh lagi nak guna untuk tanam semula. Kalau kita letak pun dia tak boleh nak berdiri tegak, dia akan jatuh, kan? Apa kegunaan kayu sedemikian ataupun batang sedemikian? Bahan bakar, Ustaz. Benar, kan? Menjadi bahan bakar, kayu api, kan? Jadi kayu api, bukan sia-sia Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan sedemikian, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam Al-Quran, innallaha jami'ul munafiq, dan juga orang kafir, Allah mengumpulkan orang kafir dan juga orang munafik di dalam neraka bersama. Ya. Jadi kegunaannya itu hanyalah menjadi bahan bakar. Ya. Jadi nak sebutkan pada kita, Allah gambarkan apa yang berada di hadapan kita ini untuk kita melihat bagaimana ia adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh tengok, yang kita boleh nampak, yang kita boleh lihat. Dalam keadaan itu dia juga memberikan peringatan kepada kita. Jadi yang mana mereka yang mendasari iman, akarnya itu adalah dengan keimanan, maka ia akan tumbuh seperti kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun. Akarnya itu kukuh, wa far'uha, dia akan tinggi naik ke langit. Kenapa Allah kata wa far'uha fis sama, naik tinggi? Kita sebutkan dalam awal surah Yasin, ala siratil mustaqim, iaitu di atas jalan yang lurus benar. Saya dah bahaskan apa makna siratul mustaqim. Sedangkan sirat itu sendiri adalah jalan yang lurus. Mustaqim merujuk kepada jalan yang lurus, bukan ke hadapan, jalan lurus ke atas. Maka kalau akar itu kuat, maka ranting-rantingnya wa far'uha fis sama, dia akan semakin tinggi. Jadi itulah maknanya kita melihat mungkin ada yang hobi, mungkin ramai dalam kalangan jemaah kita ni yang pencen, kan, ataupun yang siri rumah, mungkin yang apa nama, ada hobi berkebun, mungkin ada tanah sendiri yang besar ataupun mungkin ada sebahagian apa ni, kawasan rumah sikit yang berkebun sikit-sikit, kan. Jadi kita melihat kepada tanah, melihat kepada pokok, melihat kepada ranting, melihat kepada buah dan sebagainya, kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah peranannya bila kita membaca Al-Quran yang saya sebut sebelum ini, adalah kita, point of view kita terhadap sesuatu benda itu telah berubah. Bukan semata-mata kita tengok pokok, oh cantiknya dia punya apa nama, daunnya, bunganya, oh harumnya, buah-buahannya, sedapnya makan, kan. Tapi kita melihat di sana ada adanya Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaannya yang sedang mengajarkan kepada kita, dan kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah proses dipanggil tazakkur. Tazakkur. Tadabbur apa yang kita sedang lakukan sekarang ini di dalam kelas, di dalam kita punya program. Tapi tazakkur, bagaimana ayat-ayat yang telah kita proses, yang kita telah bahaskan, menjadi peringatan kita dalam real life, dalam kehidupan kita. Bila kita berhadapan, kita melihat
kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ayat-ayat yang telah kita bahaskan untuk kita ingati dan dapat kita relatekan dengan kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Al-Quran ini kitabun anzalnaka ilaika mubarakun. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab ini sebagai bentuk barakah, liyadabbaru ayati, untuk kalian bertadabbur, waliyatazakkara ulul albab, dan untuk kamu beringat. Yatazakkara itu yang disebutkan sebagai zakur. Baik. Jadi insya-Allah kita mula kita masuk kepada ayat yang baru hari ini untuk kita bahaskan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Dan kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka makan daripada buah-buahannya dan daripada apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Maka patutkah mereka tidak bersyukur? Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala bukan semata-mata menghidupkan tanah ataupun kawasan bumi yang telah mati. Malah Allah Subhanahu Wa Taala menyuburkannya dengan adanya pelbagai resource. Maknanya adanya sumber air yang berterusan. Jadi antara sifat ataupun nama Allah Subhanahu Wa Taala itu kita sebut sebagai Rabb, kan? Jadi Rabb ini dengan makna, antara makna Rabb itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar create, kan? Yang ini kita sebut Rabb, antara maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan. Tetapi Rabb itu juga daripada kita sebut sebagai murabbi. Apa peranan seorang murabbi bila disebutkan ia sebagai murabbi? Dia bukan sekadar muallim. Muallim ni mengajarkan, mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi murabbi ni adalah orang yang mana bukan sekadar memberikan ilmu, tetapi dia melihat perkembangan anak murid ataupun disebut sebagai mutarabbi, orang yang dididik. Dia melihat perkembangan itu dengan baik. Jadi ibu bapa dalam bahasa dalam keadaan kita sedar ataupun tidak, kita adalah murabbi kepada anak-anak kita. Kerana kita melihat perkembangan anak-anak kita. Bukan sekadar dari sudut ilmu, tapi juga dari sudut akhlak, dari sudut hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita ambil perhatian. Walaupun mungkin ilmu dia boleh ambil daripada guru di sekolah, belajar tentang solat juga daripada guru, tetapi kita sebagai murabbi, iaitu melihat perkembangan itu, supaya ia menjadi perkembangan yang baik ke arah kebaikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebagai Rabb, Allah bukan sekadar ciptakan. Ini ciptakan ataupun tadi maknanya menumbuhkan, okey biar. Tapi Allah memberikan satu sumber supaya penciptaan itu boleh kekal ataupun terus berkembang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga Rabb pada manusia. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar dari sudut fizikal kita pun berkembang, kan? Maknanya berkembang yang ini daripada kita bayi sampailah kepada dewasa ni, kan? Yang ini berkembang fizikal kita, akal kita, yang ini gerak tubuh kita, kemampuan kita semua berkembang. Tetapi bagaimana pula kita melihat dari sudut iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah ia berterusan berkembang? Dan ada masa yang mana memang berkembang kempih, kan? Dia naik turun, itu biasa. Tapi adakah maknanya kita usahakan untuk paling kurang dia akan semakin level itu semakin naik, kan? Yang kita nakkan kepada siratal mustaqim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb,
Allah Subhanahu Wa Taala juga bukan sekadar menciptakan, tetapi Allah maintain. Panggil maintain kan penciptaan tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ja'alna fiha, dan kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan beberapa mata air. Baik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan scenes ataupun panorama pada ayat ini? Ini panorama yang juga disebutkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan syurga. Kan? Panorama syurga kan. Ada kebun, buah-buahan, orang duduk di atas, maknanya permaidani di atas tikanya yang dalam muttakian, dalam keadaan bersandar seronok, boleh makan buah petik, melihat air terjun. Kan? Walaupun ayat ini sedang membicarakan tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi, tetapi apa yang berada di atas muka bumi yang kita boleh lihat itu adalah sebahagian daripada nikmat-nikmat di syurga. Bahkan tak sama pun, bukan sebahagian, maknanya dia hanya gambaran semata-mata untuk kita gambarkan. Sebab syurga ni adalah satu perkara yang terlalu indah. Nak describe syurga itu sendiri tak boleh. Sebab apa? Sebab bukan Allah tak mampu nak melaksanakan, akal manusia tak boleh nak memikirkan. Jadi Allah menyebutkan sesuatu yang manusia nampak perkara itu rasa indah, rasa damai, rasa tenang, rasa cantik. Bahkan ia lebih rasa tenang, lebih rasa cantik ketika mana benar-benar berada di dalam syurga. Jadi kita hari ni mungkin cuti sekolah sekarang ni, kan, orang nak pergi cari kat mana? Pergi cari pantai, pergi cari air terjun, kan. Sebab apa? Sebab itu suasana bagi manusia secara fitrahnya mendamaikan. Dapat pergi kebun-kebun, makan makanan yang sedap, buah-buahan yang jarang nak dapat dekat kat kota dan sebagainya. Mungkin kalau di kampung-kampung lebih mudah kan. Baik. Yang pertama, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut waja'alna, kalau perasan pada ayat 34 ni, balik pada surah Yasin. Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 33 Allah kata wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Kemudian pada ayat 34 Allah sebut waja'alna fiha. Kalau kita tengok waja'alna, apa makna? Kami jadikan bumi. Jadi jadikan ini selalu juga dikaitkan dengan ciptakan. Contoh kejadian manusia kan. Jadi dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala membezakan di antara khalaqa, menjadikan ataupun menciptakan, dengan ja'ala. Jadi kalau khalaqa ni adalah penciptaan yang asas, maknanya penciptaan langit, bumi, itu khalaqa. Khalaqas samawati wal ard. Kita sering dapat mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala mencipta langit dan bumi. Tetapi apa yang berada di langit yang ditempatkan sebagai perhiasan, apa yang berada di bumi yang ditempatkan sebagai perhiasan, maka disebut dengan perkataan ja'ala. Jadi manusia khalaqal insan, sebab kita memang diciptakan purposely untuk berada di dalam bumi. Tetapi ja'ala ni penciptaan yang mana untuk serve kepada purpose, kepada tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia di atas ni. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang ada di dalam muka bumi ini sebagai salah satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala tundukkan kepada manusia. Kalau kita tengok dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 29, Allah kata wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah kata dialah yang menciptakan. Allah guna perkataan khalaqa kepada lakum ma fil ardi jami'a. Apa yang berada di langit dan bumi lakum, yakni untuk serve kamu, untuk memberi khidmat kepada kamu. Jadi menunjukkan bila kemudian Allah sebut tentang kejadian khalifah pada ayat 30 dalam suratul Baqarah, ini bermakna tujuan manusia juga dihidupkan di atas muka bumi ini dalam salah satu bentuk ubudiyahnya adalah
dia menjadi khalifah, iaitu memakmurkan muka bumi ini. Orang yang ada tanah, kalau kita bahas di dalam Islam, dia tidak boleh maknanya membiarkan tanahnya itu terbiar. Ini perlu usahakan. Dia ada hukum-hukumnya. Dan itu semua adalah sebagai salah satu tugas sebagai kekhalifahan. Baik. Cuma saya nak sebut tadi, ja'ala menunjukkan penciptaan perhiasan. Setelah dah ada satu penciptaan yang asas, maka dihiaskan. Okay. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dua jenis buah, nakhilin wa a'nabin. Baik. Nakhil ini adalah kurma yang keras, berbatang tinggi, berbuah yang manis. Manakala anggur adalah berbagai sifatnya, menjalar dan buahnya berjuntai dan lunak, menunjukkan kepada kepelbagaian. Kurma yang keras ni maknanya, kalau kita tengok bila kita makan kurma kan, dia punya apa nama, isi dia itu berbanding anggur. Anggur kan kita tak boleh nak pecah kan, sebab dia akan terpecah, maknanya keluar air. Tapi kurma tak. Kurma kita boleh cubit dia keluar kan. Jadi itu makna keras, bukanlah keras maknanya keras tak boleh makan, tak boleh gigit ya. Maknanya dia lebih keras sedikit berbanding anggur. Jadi jenis kurma, maknanya kurma ini pelbagai jenis juga. Cuma pokoknya itu disebutkan oleh Hamka. Pokoknya itu di berbatang yang tinggi. Manakala anggur sifatnya adalah menjalar. Buahnya berjuntai dan lunak, menunjukkan kepada bukan sekadar adanya kurma dan juga anggur di dalam syurga. Di atas muka bumi ini juga bukanlah hanya kurma dan juga anggur, tetapi nak menunjukkan kedua-duanya, menunjukkan kepada kepelbagaian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mention perkara ini kerana ini adalah perkara yang terdapat mudah didapati di negara Arab. Di Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana turunkan ayat ini, purposely adalah tujuannya adalah kepada masyarakat yang diturunkan Al-Quran dan mesejnya yang umum kepada seluruh manusia. Maka yang nak beriman terlebih dahulu adalah ketika mana Al-Quran itu diturunkan. Jadi kita boleh melihat kurma ini mungkin sebagai durian, anggur mungkin kita lihat sebagai rambutan. Jadi nak sebutkan Allah menciptakan kepelbagaian itu sebagai salah satu nikmat kepada manusia di atas muka bumi. Dan Allah yang menciptakan, memberikan kepada manusia dapat menikmati salah satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka ini adalah kepelbagaian buah-buahan. Dan kita boleh makan untuk manfaat diri. Dan begitulah juga apa yang berada di dalam syurga. Bukan hanya ada kurma dan juga anggur. Dia ada kepelbagaian buah-buahan. Kalau di dunia ini saja ada kepelbagaian buah-buahan, maka di syurga nanti lebih-lebih lagi lah. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala mention wa fajjarna fiha minal uyun. Ini yang menarik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut air dipancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi air itu dipancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan hasil daripada manusia itu sendiri. Namun ada ketika ia datang daripada usaha manusia, tetapi tetap jugalah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Jika sukar untuk mendapatkan air, maka mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala melalui salatul istisqa. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa fajjarna fiha minal uyun, Allah memancarkan mata air liyakulu. Untuk apa? Untuk apa pancaran mata air itu? Untuk yakulu min samarihi wa ma amilat suaidihim afala yashkurun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tujuan kepada pancaran air yang terpancar itu adalah untuk memberi makan kepada ataupun dialirkan kepada buah-buahan ataupun tanaman-tanaman tadi. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa fajjarna. Apa yang kami
pancarkan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut kami yang pancarkan. Okey. Pada ayat yang bawah Allah kata liyakulu min samarihi wa ma amilat wa aydihim. Apa terjemahan dia? Daripada apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Maknanya manusia menggali, manusia buat paip, kan? Sampailah hari ini maknanya dekat rumah kita kita boleh buka paip. Adanya air. Ini galian maknanya datangnya sumber paip yang besar ditanam dan sebagainya. Hinggalah sampai rumah kita, kita boleh buka paip air kita, keluarlah air. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah memancarkan yakni usaha atau nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ada bahagiannya daripada usaha manusia. Itu yang saya maksudkan. Jadi air dipancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hasil manusia. Namun ada ketika ia datang daripada usaha manusia, iaitulah maknanya nak sampaikan air ke dalam rumah kita itu adalah usaha daripada manusia. Namun tetaplah juga Allah Subhanahu Wa Taala yang menyediakan asasnya, menyediakan dari sudut ilmu pengetahuan bagaimana nak sampaikan air itu kepada manusia. Sebab Allah sebutkan wa ma amilat wa aydihim, apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Jadi air itu sumbernya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ini berperanan untuk menyampaikan air tersebut dengan air yang baik, air yang boleh diminum, air yang boleh diguna pakai supaya ianya bersih dan selamat untuk sampai ke dalam rumah kita. Itu usaha daripada manusia atas ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau tak ada air apa yang berlaku? Di Malaysia ni mungkin jarang-jarang kita tak ada air kecuali di beberapa negeri lah. Tapi kalau di negara-negara macam saya duduk di Jordan, uh, ada ketika pada musim panas terutamanya air ni kurang, bahkan sangat panas. Jadi kita memerlukan kepada hujan, utamanya apabila dah masuk sampai musim sejuk macam sekarang lah. Kalau pergi ke Arab Saudi sekarang pun maknanya musim sejuk. Alhamdulillah mana di Arab Saudi 3 hari lepas pun memang ada hujan, kan. Tapi kadang-kadang ada sebahagian tempat walaupun dah masuk musim sejuk tapi tak hujan-hujan. Apatah lagi pada musim panas memang panas lah. Jadi jika mana manusia kalau memerlukan air, tak ada air, maka ada satu solat yang khas, solat sunat, namanya solat istisqa. Solat istisqa. Kenapa adanya solat sunat istisqa ni? Adalah kerana nak memohon hujan. Solat sunat istisqa ni adalah solat sunat untuk memohon hujan. Alhamdulillah kita di Malaysia ni jaranglah kita buat sebab hujan ni selalu je, kan. Tapi di negara Arab dan saya biasa dibuat, kan, di universiti buat di atas padang, kan. Dia ada juga khutbahnya, kan, sebagai nasihat, kan. Dia sebutkan sumber air itu memang hanya sahaja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita tengok Makkah, bagaimana Makkah boleh hidup? Dia bermula daripada pancaran air Zam-Zam, ya. Asalnya Nabi Ibrahim ketika mana meninggalkan Hajar dan juga Ismail, Quran kata apa? Fi wadil ghairi zi zar'in. Di satu tempat yang bukan tak ada, bukan sekadar tak ada tanaman, yang mustahil untuk hidup tanaman. Zi zar'in ni maknanya memang sifat dia tu tak boleh menumbuhkan. Sebab apa? Tak ada, kering kontang. Tapi disebabkan adanya air yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pancarkan melalui sayap malaikat yang mana cucuk kepada bumi ini, keluarlah air Zam-Zam, dan daripada situlah bermulanya kehidupan manusia di Makkah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, Allah yang mananya memancarkan air, sumbernya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita minum air, kita bersyukur, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat tersebut. Nikmat yang penting dalam kehidupan kita. Baik. Ma, kalau tuan-tuan tengok ma wa ma amilat wa aydihim, apa terjemahannya? Ma di sini merujuk kepada apa
yang dikerjakan oleh tangan mereka. Maknanya ada part yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tanpa ada usaha manusia. Memang itu sebagai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kepemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada perkara yang Allah tuntut manusia untuk usahakan, dapatkan, kerja, dan cari. Baik. Cara yang lain memahami ayat yang ke-35 ni, wa ma amilat aydihim, ma itu juga boleh difahami dengan nafiyah. Nafi ni penafian. Maknanya seolah-olah translationnya kita nak katakan supaya mereka makan daripada buah-buahan dan sebenarnya mereka tidak mengerjakan apa-apa pun dengan tangan mereka. Adakah mereka tak bersyukur? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan rezeki itu tetap juga walaupun diusahakan oleh tangan manusia. Siapa yang beri tangan? Siapa yang menggunakan akal tu? Wa ma amilat aydihim. Makna seolah menafikan, bukan maknanya tak payah kerja. Makna di sini menafikan Allah Subhanahu Wa Taala sedang berbicara kepada manusia. Kamu jangan sangka kemampuan kamu itu yang menyebabkan datangnya kamu boleh makan sepinggan nasi ataupun sepinggan buah-buahan di dalam rumah kamu. Tetapi disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mana telah menetapkan rezeki kepada kamu, kamu mendapat hal yang tersebut. Boleh faham? Maknanya ayat ini boleh difahami dengan dua cara. Yang pertama, Allah memang menyebutkan sumber segala kenikmatan yang berada di atas muka bumi ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada bahagian yang manusia usahakan, dan makna yang kedua, sumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang manusia usahakan itu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutkan hakikatnya keseluruhan kesemuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ma di sini, ini menariknya Al-Quran ataupun bahasa Arab itu sendiri. Perkataan, walaupun satu perkataan itu sahaja, maknanya boleh mempunyai pelbagai makna yang akan menyebabkan kita memahami ayat itu daripada pelbagai sudut. Ma di sini membawa makna al-mausulah. Boleh juga dimaknakan dengan al-mausulah, maknanya rezeki itu manusia perlu berperanan dengan usaha. Yang ini yang kita faham tadi. Jadi saya ulang balik. Ayat 34 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan memang totally semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata waja'alna wa fajjarna. Mana itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang berperanan, Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian liya'kulu min thamarihi. Untuk mereka memakan daripada buah-buahannya. Wa ma amilat aydihim, itu ada dua bentuk tafsiran bergantung kepada kita memahami ma tu macam mana. Jadi kalau kita memahami ma itu sebagai perhubungan, maknanya ada hubungan di antara apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dengan apa yang diusahakan oleh manusia. Maka dapatlah manusia itu makan makanan daripada sumber yang telah Allah berikan. Yang kedua, untuk kita faham, sebab ada manusia bila mana dia berusaha, bahkan mungkin terjadi kepada kita, bila mana kita berusaha dan kita mendapat sesuatu itu atas usaha kita, kita akan mudah lupa bahawa kita rasa bahawa apa yang kita dapat itu hanya semata-mata usaha kita. Benda ini berlaku dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Qalam, cerita tentang pemilik kebun, kan? Dalam surah Al-Kahfi yang mungkin kita selalu bacakan pada hari Jumaat, kan? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada lelaki yang mempunyai dua kebun, yang dia berjalan dengan kawan dia seorang, dia ajak kawan dia kan, untuk melihat kebun-kebunnya ini, kan? Dan apa yang dia kata, lelaki pemilik dua kebun tu kata kepada kawan dia, dia kata ini adalah usaha aku. Apa yang aku buat hingga kan dia kata wa ma azunnu sa'ata qa'imatan. Hingga kan dia rasa aku tak rasalah apa ni kiamat ni akan berlaku. Sebab apa? Sebab terlalu maknanya merasakan
segala hasil yang dia perolehi itu adalah kerana usahanya semata-mata. Maka Allah ingatkan kepada kita satu lagi bentuk kefahaman daripada ayat 35 ni, wa ma amilat aydihim, iaitulah kamu sebenarnya tak berperanan pun. Ma amilat, tangan kamu tak berbuat. Ma di sini menafi. Nafi mana penafian. Mana tangan kamu itu tak berbuat apa pun. Maknanya apa yang kamu dapat tu bukan usaha kamu. Kerana Allah telah menentukan rezeki kan kepada manusia kan, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala bila janin wujud di dalam rahim seorang wanita kan, setelah mana 4 bulan Allah Subhanahu Wa Taala telah pun hantar malaikat untuk menuliskan rezeki manusia tersebut kan. Mana apa yang kita buat ni hanya sahaja nak ambil apa yang telah Allah tetapkan. Mana hakikatnya tetap juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi supaya manusia ini ingat bahawa jangan kamu sangka apa yang kamu kerjakan dengan tangan kamu semata-mata menyebabkan kamu mendapat rezeki, tapi ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan rezeki tersebut melalui tangan-tangan kamu. Maka sebab itu kita ada syariat zakat supaya untuk berkongsi, supaya kita ingat di samping menyucikan harta, menyucikan jiwa. Sebab apa? Supaya kita ingat bahawa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu Allah pinjamkan kepada kita dan kita dipertanggungjawabkan untuk sampaikan kepada orang yang lain. Wa ma amilatu aydihim afala yashkuru. Tidakkah manusia itu bersyukur? Tidakkah manusia itu bersyukur? Baik. Air daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuan Al-Quran? Apa tujuan, salah satu maqasid tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia adalah untuk mencapai tujuan syukur. Apa ayat pertama yang kita akan baca dalam suratul Fatihah? Selepas bismillah lah. Sebab bismillah tu ada dalam semua surah kan? Ayat pertama ataupun ucapan yang pertama kita akan sebutkan adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah syukur. Sebahagian daripada syukur. Tengok dalam surah Allahumma salli ala Muhammad, dalam suratul Baqarah. Dalam suratul Baqarah ayat 185. Ayat ini ayat yang popular di musim Ramadan, pada bulan puasa. Kita tak sampai 90 hari lagi kita berpuasa kan. InsyaAllah Allah membaligna Ramadan insyaAllah. Baik. Ayat 185 suratul Baqarah, kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Saya singkatkan. Last sekali Allah sebut apa pada ayat 185? Wa la'allakum tashkurun. Untuk manusia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Air Allah ciptakan, pancarkan air, wa fajjarna. Allah Subhanahu Wa Taala suruh minta manusia untuk bersyukur. Afala tashkurun, tidakkah kamu bersyukur? Maknanya maksud yang lain, kenapa kamu tak bersyukur? Sepatutnya kamu bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Maka Al-Quran juga yang turun syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan ini, makna Ramadan ini adalah Ramadan, maknanya waktu yang sangat panas. Ramadan, perkataan Ramadan tu bukan daripada ketika mana Islam muncul sahaja. Maknanya Arab ni telah menamakan bulan Ramadan tu Ramadan. Cuma pada waktu tu belum puasa lah. Tak ada puasa syariat lagi. Syariat puasa ni syariat kedua hijrah. Bahkan waktu Nabi SAW telah menjadi Rasul, nama Ramadan bulan tu dah ada. Nama bulan tu dah ada. Ramadan. Jadi kenapa dinamakan Ramadan? Panas. Jadi dalam keadaan yang panas sangat. Apa yang manusia perlukan? Sebab bila panas kering kontang. Bila panas maknanya manusia rasa terlalu panas, badan hangat. Memerlukan hujan.
untuk apa? Dinginkan keadaan, kan? Supaya tak terlalu panas. Dapat juga bekalan untuk maknanya daripada air hujan untuk digunakan untuk kehidupan minum dan sebagainya, kan? Untuk tanaman. Tapi bila mana panas itu, syahrul Ramadan panas, Allah kata yang turunnya itu apa? Unzila fihil Quran. Pada bulan yang sangat panas tu manusia pun, kan, bila kita puasa kan, walaupun kita duduk hujan sejuk, tapi dalaman rasa panas sebab kita tak minum air. Kan, panas badan kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sejukkanlah dengan unzila fihil Quran. Quran itu diibarat seperti mana? Air hujan ataupun air yang dipancarkan tadi. Kalau air yang dipancarkan tadi yang menyebabkan pokok-pokok akarnya itu menjalar kukuh kuat, maka Al-Quran yang akan menyebabkan mudah-mudahan keimanan kita ibarat pokok. Kenapa akar pokok ni dia menjalar? Sebab nak mencari air, sumber air, supaya batangnya mendapat air, rantingnya, daunnya, dan akhirnya menghasilkan buah-buahan. Jadi begitulah manusia, kita nak kena ada rasa keperluan mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran ini, seperti mana kita hendak minum air. Kita perlukan kepada air. Jadi bila kita perlukan kepada air dan kita ada perasaan tersebut, kita akan menghargai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, tadi saya dah beri gambaran cerita tentang apa yang berada di dunia ini, dari sudut buah-buahan, dari sudut air yang terpancar, kan? Dari sudut maknanya kita boleh makan apa sahaja. Ini gambaran sebagai motivasi kepada perkara yang kita tak nampak. Apa perkara yang kita tak nampak? Iaitulah syurga, nikmat-nikmatnya. Jadi gambaran di dunia adalah untuk kita termotivasi untuk beramal untuk mendapatkannya di hari akhirat. Bahkan dia disebutkan lebih lagi, kerana disebut dalam hadis Nabi SAW, syurga itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak ada pernah mata yang melihat, tak ada pernah telinga yang mendengar, kan? Dan tak ada pernah akal manusia dapat menggambarkan, terfikirkan bagaimana nikmat tersebut. Dan apa yang disebut dalam Quran itu hanyalah gambaran, semata-mata. Baik. Gambaran tempat bukan bertuduh, berteduh. Tersilap. Gambaran tempat berteduh, makanan, suasana air yang menyegarkan adalah tentang syurga. Ganjaran yang dah disediakan, manusia perlu berusaha di dunia. Ini maknanya dah ada Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada manusia, maka kita tinggal lagi kita berusaha untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kemudiannya, auzubillah, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi ataupun dari diri mereka sendiri, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Wa mimma la ya'lamun. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat ini dengan subhana. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Apa makna subhana? Yang kita sebutkan sebagai tasbih. Apa makna tasbih? Apa makna tahmid? Apa beza antara tasbih dan tahmid? Subhanallah, walhamdulillah, kan? Baik. Tasbih bermakna kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kekurangan.
Manakala tahmid adalah kita menisbahkan kepadanya segala kelebihan. Maaf, saya tertinggal. Saya apa nama? Betulkan. Bila kita sebutkan tasbih, maknanya kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kekurangan. Maknanya bersihkan daripada minima Allah Subhanahu sesuatu itu digelar ataupun boleh disebut sebagai Tuhan. Minima. Maknanya minima nak gelar sesuatu sebagai Tuhan, mestilah dia bukan yang diciptakan. Yang kedua, minima sesuatu itu boleh menjadi Tuhan adalah apabila dia tidak berpasangan. Sebab bila berpasangan menunjukkan kepada kelemahan. Memerlukan kepada yang lain menunjukkan kepada kelemahan. Kenapa manusia berpasangan? Kerana perlukan kepada orang lain untuk saling melengkapi dalam kehidupan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan tersebut. Sebab tu saya katakan tasbih ni maknanya meletakkan minima kriteria. Sebab apa? Kalau seorang dalam suratul Baqarah juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut waqalu ittakhazallahu waladan. Ya, ini orang musyrikin mengatakan, musyrik bukan sekadar Quraisy, maknanya mana-mana orang musyrik yang mana mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak. Maka apa respon Allah Subhanahu Wa Taala? Subhanah, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Tuhan tak mungkin akan ada anak. Kerana ada anak ni, lam yalid wa lam yulad. Ada anak ni, apa tujuan kita nak anak? Meneruskan legasi generasi keturunan kita. Bahkan ada orang yang mungkin nak anak sebab nak meneruskan macam para anbiya. Para anbiya nakkan kepada anak Nabi Zakaria, nak anak Nabi Ibrahim, nak anak. Sebab apa? Sebab nak meneruskan legasi kebaikan. Ada orang hari ini nak anak juga sebab apa? Sebab nak meneruskan legasi perniagaan mungkin. Ataupun kalau macam kita apa nama, kalau yang mungkin tak ada perniagaan, mana legasi keluarga, penerusan legasi keluarga kita. Kenapa? Kerana kita memang tak mampu nak hidup ratusan tahun. Sebab kita sendiri manusia itu bukan sifatnya kekal untuk berterusan hidup satu tempoh yang sangat lama. Bahkan menariknya apa yang saya jumpa tentang Nabi Nuh alaihi salam kan. Selalu nabi yang kita baca dalam banyak-banyak nabi. Nabi Nuh adalah nabi yang terpanjang. Nabi lain ni paling-paling panjang pun dalam 100 lebih je. Kan? Tapi Nabi Nuh bila kita baca sebenarnya adalah nabi yang paling lama hidup. 1000 tahun. Dakwah Nabi Nuh adalah 950 tahun. Ada ulama mentafsirkan bahawa kehidupan Nabi Nuh ini Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan. Tetapi kaum yang bersama dengan Nabi Nuh ni umur mereka bukan banyak. Maknanya umur mereka average sama dengan kita katakanlah 100 tahun. Nak sebutkan dakwah Nabi Nuh ni betapa sukarnya adalah bukan pada satu generasi sahaja tapi 9 ke 10 generasi. 9 ke 10 generasi. Mana generasi 100 tahun yang pertama dah mati, maknanya generasi kedua, generasi ketiga. Maknanya bukan orang yang sama. Jadi average manusia ni hidup dalam lebih kurang 100 tahun gitu sahaja. Bahkan umat Nabi SAW lebih pendek, kan? 60-70 tahun. Tapi Nabi Nuh Allah berikan mana kelebihan antara bentuk mukjizat adalah umurnya itu panjang hingga kan melangkaui beberapa generasi. Dalam keadaan itu yang beriman kepada baginda itu sangatlah sedikit. Jadi itu antara tafsiran lah. Yang ni walaupun tidak ada hadis ataupun tidak ada makna Quran yang secara jelas, ini kita boleh maknanya menerima sebagai salah satu tafsiran. Bukan satu benda yang kita ambil pegang secara jazam. Cuma saya nak sebutkan adalah
kenapa adanya generasi itu adalah kerana kita memerlukan kepada orang yang meneruskan legasi kita. Bahkan ketika mana kita dah sampai usia yang usia emas kan hari ni, usia yang lanjut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut arzalil umur. Yang mana yang mungkin kita dah lupa banyak benda, kita memerlukan orang untuk bantu kita, kan? Ingatkan kita untuk buat ini, buat itu, kan? Perbezaan dari sudut generasi hari ni pun, bila dah beza generasi, teknologi dah biasa, dah beza, ni kita pun dah tak tahu mungkin sebahagiannya tentang online banking dan sebagainya. Kita memerlukan orang lain, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan apa-apa pergantungan, penerusan generasi, legasi, kuasa, tak perlu. Raja-raja yang terdahulu pun memerlukan anak-anak mereka untuk teruskan legasi pemerintahan daripada keluarga mereka. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, tak memerlukan gantian pada generasi seterusnya. Maka subhanah itu adalah mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan. Tahmid, ini kita tak kata buruk tentang orang. Kita tak sebut perkara buruk tentang orang. Tapi kita juga kadang-kadang tak sebutkan perkara yang baik tentang orang lain. Kan? Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang kita sembah, kita bukan hanya tidak menisbahkan kekurangan, tetapi kita mesti menisbahkan segala kesempurnaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tasbih dan juga tahmid. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan tasbih kerana Allah membicarakan tentang azwaj, tentang pasangan. Kerana pasangan ini memerlukan di antara satu sama lain. Maka Allah kata subhanallazi. Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang tidak memerlukan pasangan. Sebab itu semua benda di atas muka bumi ini berpasangan. Semua benda berpasangan. Kita kena faham berpasangan tidak semata-mata hanya lelaki dan perempuan. Ataupun jantina, dalam bentuk jantina. Binatang female dengan jantina, betina dan juga jantan. Bukan hanya itu. Berpasangan bermakna dia memerlukan di antara satu sama lain. Pokok yang besar, tinggi, makna memerlukan juga pokok-pokok yang renek. Ikan, kadang-kadang ikan yang besar, ikan yang kecil memerlukan ikan yang besar memerlukan ikan yang kecil makan di tepi-tepi mereka, kan. Kadang ikan-ikan besar kan ada ikan-ikan kecil yang duduk di tepi-tepi mereka tu. Jadi itu makna juga berpasangan, yang ini memerlukan di antara satu sama lain. Itu makna azwaj. Bukan berpasangan ni bukan hanya terhad kepada jantina, lelaki, perempuan, betina, jantan, tidak. Tapi merujukkan kepada pasangan. Azwaj itu makna pasangan. Baik. Subhanah, Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah. Allah kata subhanallazi khalaqal azwaj. Semua penciptaan semuanya ada azwaj, ada pasangan, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan perkataan subhana, kalau dalam bahasa Arab dipanggil masdar ataupun kata terbitan. Bila kita kata terbitan ni, dia satu perkataan yang tidak terikat dengan masa. Kalau dalam contoh surah As-Salah ataupun surah Al-Jumu'ah, kita biasa dengar surah Al-Jumu'ah, kan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Yusabbihu lillah. Yusabbihu lillah itu merujuk kepada present tense. Dalam surah yang lain, dalam surah As-Saff, Allah sebut sabbaha lillah, menunjukkan kepada present tense, past tense. Yang ni ada masa yang telah berlalu ataupun masa yang akan datang, sekarang dan berterusan. Tapi subhana ini adalah yang tidak terkait dengan masa. Sebab tu menarik kalau kita tengok surah Al-Isra, kan. Satu-satunya surah yang bermula dengan subhana. Yang bermula dengan tasbih ada 7. Tapi satu-satunya surah yang bermula dengan subhana, kata terbitan, itu adalah surah Al-Isra. Kenapa? Kerana peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan melangkaui hukum masa. Melangkaui hukum masa. Maknanya masa pada ketika itu mustahil
Orang yang dapat pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam masa satu malam, maka subhanallazi asra bi'abdihi. Allah Subhanahu wa taala gunakan subhana kerana apa? Kata terbitan itu tak memerlukan masa. Masa itu sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala boleh tundukkan masa. Cantik selepas itu surah Al-Isra, surah apa? Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Allah menundukkan masa, kan? Tidur 309 tahun hanya rasa macam tidur satu malam. Allah menundukkan masa. Ya. Baik, subhana. Ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa disucikan dan sentiasa dalam keadaan tak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Manusia ada kala yang mana rasa nak hidup ataupun nak buat semua benda sendiri. Tapi main nak makan lagi pun tak boleh buat sendiri lah. Sebab apa? Barang-barang nak masak boleh sendiri. Tapi barang-barang nak masak, semuanya maknanya kena beli. Ada kita tanam sendiri, kutip sendiri, beras semua, ayam bela sendiri, tak ada. Maknanya Allah Subhanahu tunjukkan pada bila-bila masa, pada waktu mana pun Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kepada pasangan, tidak bergantung kepada yang lain. Baik. Nanti saya lanjutkan perbahasan tasbih ni bila kita bahas pada ayat 40 mungkin pada pertemuan yang akan datang lah. Wa kullun fi falakin yasbahun. Ini daripada perkataan sabaha juga. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan falak, iaitu apa yang berada di angkasa ni seperti mana berenang. Apa kaitan tasbih dengan berenang? Nanti kita akan bahaskan lebih lanjut lah. Baik. Penggunaannya merujuk kepada perkara yang pelik, agung dan besar. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut subhana ini merujuk kepada perkara yang luar biasa daripada adat berlaku. Ya. Macam dalam surah Al-Isra, luar biasa, pelik. Pelik ni maknanya luar biasa berlaku. Menunjukkan kepada sesuatu yang agung. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak berpasangan, tidak memerlukan kepada sesuatu kebergantungan kepada yang lain. Pelik kerana pasangan. Ini menarik juga. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut subhanallazi? Allah Subhanahu Wa Taala subhana, tapi menciptakan pasangan, dan pasangan kebiasaannya juga berlawanan. Kanan kiri, kanan kiri. Lelaki perempuan kan. Yang ini mungkin kita pun faham lah. Mungkin ramai dalam ni yang telah berkeluarga kan. Antara lelaki dan perempuan ni berbeza. Wataknya dari sudut maknanya tingkah laku, cara fikir, cara cakap. Banyak perbezaan. Banyak perkara yang berlawanan. Tapi dalam keadaan itu masing-masing saling memerlukan. Ini subhanallah. Kan? Bagaimana Allah menjadikan sesuatu yang berlawanan pada banyak hal, tetapi dia boleh maknanya dalam satu bumbung kalau lelaki dan wanita, yang ini memerlukan di antara satu sama lain. Subhanallah. Jadi maknanya kita melihat pasangan kita sendiri, menyebabkan kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tadi kalau kita tengok di luar rumah, tengok tanaman, tanah tak. Yang ni kita melihat pasangan kita sendiri. Walaupun suami mungkin dah tengok isteri tu cakap itu ini dengan senyum je kan. Jadi isteri tanya kenapa abang nak senyum-senyum ni kan. Bukan apa dia tengok tu ingat Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan. Khalaqal azwaj, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sesuatu benda yang berlawanan tapi dia saling memerlukan. Subhanallah kan. Baik. Berpasangan tidak diketahui keperluannya kecuali selepas Allah Subhanahu Wa Taala menyatakannya. Karena ia tidak terjadi secara kebetulan, tapi dia ditentukan jenis dan juga nalurinya. Maknanya bila Allah kata subhanallazi khalaqal azwaj, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan pasangan, rujukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang meletakkan naluri berpasangan itu kepada manusia. Kita tak akan tahu anak-anak kecil ketika mana dia dilahirkan, dia tak tahu dari sudut dia ada keperluan untuk berpasangan, untuk dia berkahwin pada
masa akan datang kecuali dia melihat mak ayah dia. Sebab tu ada anak yang mana kalau tanya dia nak kahwin dengan siapa, dia kata nak kahwin dengan mak dia. Bukan sebab betul dia cakap tu, tapi nak sebutkan bahawa dia kebergantungan dengan mak dia. Dia kata kenapa dia nak perlukan orang lain, mak dia dah ada dah. Kan? Ataupun ada yang kanak-kanak mungkin jawab dia tak mau kahwin. Sebab apa? Nak duduk dengan mak ayah dia. Sebab dia tak rasa benda itu satu keperluan. Yang mana bila dia dah besar sampai umur yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan, Allah yang meletakkan naluri tersebut. Subhana. Dan ini juga sebagai salah satu bentuk nak sebutkan naluri ataupun fitrahnya manusia itu berpasangan di antara satu dengan satu saja. Bukan berpasangan antara jantina dengan sesama jenis jantina kan. Jadi itu bukan naluri dan itu bukan fitrah. Sebagaimana yang berlaku pemikiran LGBT dan sebagainya. Baik. Jadi saya sebutkan tadi azwaj ini bukan hanya pasangan, bukan hanya jantina, pasangan yang jantina, tetapi juga keperluan kepada yang lainnya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh disamakan dengan sesuatu apapun dan tidak pula memerlukan sesiapa pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa. Adapun selainnya, yang inilah makhluk berpasangan dan memerlukan di antara satu sama lain. Itulah makna keindahan makna subhanah dalam Al-Quran. Baik. Semua makhluk berpasangan. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tanaman terlebih dahulu? Mimma tunbitul ard. Kemudian barulah manusia. Yang pertama, konteks ayat wa ayatul lahum adalah berkaitan dengan tanaman dan kemudian kepada siapa yang ia bermanfaat. Kalau kita tengok daripada ayat 33 kan, Allah ceritakan wa ayatul lahumul ardul maitah, berkaitan dengan kawasan ataupun bumi yang mati dihidupkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bagaimana kami keluarkan wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Kemudian bagaimana waja'alna fiha jannatin. Ini daripada antara benih-benih yang keluar itu adalah benih-benih pokok kurma, pokok anggur. Bagaimana benih ataupun pokok-pokok itu boleh dimaintainkan, iaitu dengan terpancarnya air. Terpancarnya air ini juga boleh dimaksudkan ataupun difahami dengan air terjun. Uyun ni antara maknanya adalah pancaran air, yang mana air terjun lah. Itu gambaran yang indah tentang syurga. Liyakulu min samarihi. Liyakulu min samarihi ni. Siapa yang makan daripada benih itu tadi? Manusia. Dan juga boleh jadi maknanya tumbuh-tumbuhan itu sendiri yang maknanya mendapat manfaat daripada air yang terpancar tadi. Jadi semuanya cerita berkaitan dengan tanaman ataupun tanah. Dan kalau kita tengok dari sudut sejarahnya pun, penciptaan, memang penciptaan di atas muka bumi ataupun bumi ini sendiri dan apa yang berada di dalamnya itu terlebih dahulu diciptakan sebelum manusia. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa kepada Nabi Adam? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Nabi Adam alaihi salam asma, nama-nama kesemuanya. Apa nama-nama? Apa nama tu apa dia? Jadi ulama tafsir menyebutkan nama itu merujuk kepada dua benda. Yang pertama, nama-nama penciptaan di atas muka bumi. Dari sudut tumbuh-tumbuhan, dari sudut mana haiwan. Yang kedua, asma'akullaha merujuk kepada nama-nama manusia. Ini ada perbahasan yang lanjut. Cuma saya tak detailkanlah di sini. Tapi nak sebutkan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Adam alaihissalam, manusia kita ni telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua sekali. Cuma kita berbeza dari sudut
masa kita ditiupkan ruh kita itu di dalam rahim ibu kita. Sebab itu dalam surah dalam Quran Allah kata pernah sebutkan tentang kita yang telah berjanji dan kita telah bersyahadah. Allah kata alastu bi rabbikum. Kita biasa dengar kan? Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kita menjawab qalu bala. Kita menjawab kat dia memang Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita. Pernah juga orang bertanya kepada saya, Ustaz, macam mana kita nak tahu kata kita pernah menyaksikan mana Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa macam tak sedar pun. Sebab apa kita rasa sedemikian? Kerana siapa yang melupakan kita tentang asal kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Syaitan. Disebut dalam surah Al-A'raf, syaitan minta izin pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan manusia. Allah kata, Allah berikan kepadanya peluang tersebut, iblis kan, peluang tersebut, dan dihidupkan dia sampai hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang beriman. Inna ibadi laisa alaika, hamba-hambaku engkau tidak ada ke atas mereka power ataupun tidak boleh menguasai mereka. Jadi nak sebutkan Allah mengajarkan Adam AS asma'akullaha, maknanya menunjukkan bahawa di atas muka bumi ini telah pun Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Ni dah ada sedia semuanya, barulah Allah turunkan Adam AS. Baik. Jadi dari sudut sejarah, yang pertama, kenapa tanaman kemudian manusia? Kerana dari sudut konteks ayat, penyusunan ayat. Ini wa ayatul lahum itu adalah berkaitan dengan konteks tanaman ataupun penciptaan daripada tanah. Maka sesuai disebutkan tanaman. Kedua, dari sudut sejarah, tersebutkan tadi, maknanya sejarah penciptaan. Ini dari apa yang berada dalam atas muka bumi ini Allah ciptakan terlebih dahulu sebelum menciptakan manusia. Baik. Tumbuhan diketahui adanya jantina dan sebahagiannya juga perlukan selainnya. Jadi saya sebutkan tadi, memang tumbuhan ada jantina kan. Ini saya biasa bersembar dengan, mungkin kalau ada juga dalam jemaah kita ni, daripada UPM, Universiti Pertanian Malaysia kan. Jadi dia sebutlah macam-macam lah kan. Ini bukan sekadar jantina ada, tapi dia boleh macam-macam kacukan kan. Jadi buah-buah yang rare kan, yang memerlukan satu sama lain untuk menghasilkan buah yang lebih sedap, yang lebih cantik dan sebagainya kan. Baik. Apa yang menariknya, Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat ini wa min anfusi. Yang kedua, yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah wa min anfusihim, diri manusia. Sebelum daripada Allah sebut wa mimma la ya'lamun, Allah kata diri manusia. Baik. Kenapa Allah mentionkan diri manusia wa min anfusihim? Dalam Quran pun banyak Allah sebutkan tentang ayat-ayat penciptaan manusia. Kenapa? Kerana orang-orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagiannya mereka boleh mengakui bahawa benda yang besar, contoh alam ini, Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan. Dalam surah Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya kepada orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab, la yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Kalau kita tengok saintis-saintis sebahagiannya, saintis barat pun, walaupun yang mana kalau etis sekalipun, mereka akan bawa satu conclusion alam ini perfectnya dari sudut kiraan, putaran, apa nama, saiz dan sebagainya, perkembangannya berapa berlaku dan sebagainya. Kiraan-kiraan dia itu semuanya begitu tepat sekali. Mereka hanya akan bawa conclusion, kalau yang tak mau beriman lah, mereka hanya kata, maknanya there is power that adanya kuasa yang mana menguasai mentadbir keseluruhan perkara ini, yang melakukan hal ini. Ia bukan terjadi dengan sia-sia. Nak sebutkan
perkara yang luas, perkara yang besar, kajian, kan? Manusia mudah untuk meletakkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang menjadi malangnya adalah diri manusia sendiri adalah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tadi ayat berkaitan dengan apa ni, orang musyrikin tadi. Bila ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Tapi siapa yang menciptakan kamu? Tubuh badan kamu, kemampuan untuk kamu bekerja, kemampuan untuk kamu bermusafir, kemampuan untuk kamu berdagang, yang menyebabkan kamu dapat kekayaan, menyebabkan kamu dapat pengaruh, kamu dapat kuasa, kekuatan, kemampuan diri kamu, kamu dapat ilmu. Siapa yang ciptakan benda itu? Yang tu yang menjadi permasalahan yang menyebabkan mereka tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas Allah sebutkan tentang ini, tanahnya, Allah sebutkan tentang kita manusia, wa min anfusihim, kerana diri manusia itu sendiri mempunyai padanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Wa mimma la ya'lam. Ini yang menariknya. Quran datang dengan ayat yang last sekali, wa mimma la ya'lamun, daripada apa yang tidak kamu ketahui. Ketika mana ayat ini diturunkan, ada benda yang orang Arab tak tahu dari sudut sains, hubungan atau berpasangan. Tapi hari ini kita ketahui hal tersebut dengan adanya teknologi. Contoh, zarah, adanya proton, adanya elektron, kan? Elektrik, adanya charge positif, adanya charge negatif, kan? Yang dulu mana orang tahu elektrik ni macam mana, kan? Tapi wa mimma la ya'lamun, tunjuk kepada semua sesuatu apa selain daripada tumbuh-tumbuhan, selain daripada diri manusia, termasuk daripada ayat wa mimma la ya'lamun, yang tak tahu, yang kamu tidak ketahui pada zaman itu, punya Quran. Hari ini, sebab dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sanurihim ayatihi, Allah Subhanahu Wa Taala akan, Allah kata sanurihim, Allah akan memperlihatkan, mana berterusan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana akan sentiasa ada penemuan-penemuan yang baru yang membuktikan lagi kekuasaan, mengukuhkan lagi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bakteria dalam badan manusia juga, ada bakteria yang baik, ada bakteria yang buruk. Kita tak tahu dari sudut. Benda itu adalah benda yang berpasangan, yang ada dalam diri manusia, bukan sekadar berpasangan tangan dua dan sebagainya, manusia berpasangan jantina, tapi dalam diri manusia bakteria itu juga memerlukan yang baik, memerlukan yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk, kan? Itu juga pasangan. Wa mimma la ta'lamun. Baik. Jadi ayat ini rumusannya menafikan adanya syirik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada banyaknya Tuhan, maka akan menimbulkan kerosakan, sama ada berfungsi ataupun tidak berfungsi. Baik, ayat ini menolak kesyirikan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Hasan Al-Banna menyebutkan, kalaulah kata Tuhan itu ada banyak, kan, dia akan melakukan kerosakan kalau semua Tuhan itu berfungsi ataupun ada Tuhan yang tak berfungsi. Contoh, kalau kata semua berfungsi, kalau kata ada banyak. Sebab ayat ni menafikan. Ini nak bawa dari sudut logik akal. Kalau semua berfungsi, maknanya semua boleh ada kuasa, maka akan berlakunya la wajadu fi ikhtilafan katsiran. Yang ni akan kamu lihat akan berlaku banyak pencanggahan. Kita bayangkan kalau ketua lah, ketua dalam organisasi, dalam keluarga, ada dua orang ketua. Seorang nak macam ni, seorang nak macam ni, kat pejabat kita. Jadi susah. Ini ketua pun biasanya satu, itu kerana fitrah. Kalau berfungsi, kalau tak berfungsi, Tuhan ada banyak. Kalau yang ni berfungsinya satu part, yang ni tak berfungsi. Kita nak makan boleh, tapi nak membuang tak boleh. Jadi ayat itu dari sudut logiknya pun mendatangkan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan tasbih kepadanya, kerana mustahil Tuhan itu lebih ataupun berpasangan ataupun bukan yang lain.
Jika elektrik kita boleh hidupkan sekelip mata, maka lebih lagi lah Allah Subhanahu Wa Taala boleh hidupkan manusia. Yang elektrik kan, kita tekan switch pak, nyala lampu kan, nyala lampu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak menghidupkan kita dengan apa yang kita sebutkan banyak ayat tadi tentang Tuhan, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh hidupkan dengan lebih dah baik. Jadi insya-Allah mungkin sekadar tu. Kita akan masuk nanti. Kalau sebelum ni kita bicara tentang apa yang berada di bawah kita. Kan? Apa yang berada di bawah kita iaitulah tanah. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tengok tanah. Bila kita tunduk maknanya kita berada dalam keadaan tunduk ni bukan semata-mata tunduk untuk lihat, tapi tunduklah maknanya untuk mana kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, tengok ke bawah. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan ajar atau bawa kita pula naik tengok ke atas. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Cerita tentang apa nama malam dan siang, cerita tentang matahari, cerita tentang bulan bintang. Kalau tadi tunduk ke bawah, nanti kita akan dongak ke atas melihat Allah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Pada pertemuan akan datang insya-Allah kita sambung pada ayat 37 bismillah taala. Aku luka lihaza wa astaghfirullah li wa lakum. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi